Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا برحمتك يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Ahlan kepada sahabat-sahabat. Saya nampak dorang komen Kak Nur Lili, Jamilah Ihsan, kemudian Bunga Lawang, Nur Hayati, Sulaiman, Yaya Lia, Rohizan Abdullah, Rusna Sharif, Faridah Manaf dan juga semua sahabat-sahabat yang lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang memberi salam. Terima kasih kepada yang mendoakan. Moga-moga doa yang sama Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada sahabat-sahabat semua. Seperti biasa, apa kata sama-sama kita mulakan dengan kita perbetulkan dahulu niat. Moga-moga pertemuan kita adalah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'ai ila al huda wa dalalati ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbih wa thawabihi. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Kak Jamilah Ihsan dan juga sahabat-sahabat yang lain yang memberi maklum balas suara jelas. Terima kasih Kak Zaliha dan juga semua sahabat-sahabat yang lain. Hari ini kita nak sambung episod peperangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebentar, saya nak kena bersiaran di Telegram channel sebentar. Okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Lalu kita telah tiba pada siri yang ke-10 peperangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana pedang tadi? Pedang. Nak mula perang dah. Okey. Lalu kita telah tiba pada siri yang ke-10 peperangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini penulis membawa perhatian kita, menarik perhatian kita kepada peristiwa yang berlaku 4 tahun sebelum hijrah pada bulan Syawal. Malam tadi kita telah baca 4 tahun sebelum hijrah pada tahun 10 kenabian pada bulan Ramadan, Nabi baru kehilangan 2 orang yang sangat dekat di hati baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, kita pegang pedang. Kebetulan ada pedang. Okey. Lalu ketika mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tahun 10 kenabian bulan Ramadan, Nabi telah kehilangan 2 orang yang sangat dekat dengan baginda Nabi, iaitu Abu Talib, dan 3 hari selepas itu menurut penulis buku, dan ada riwayat mengatakan 2 bulan selepas itu Khadijah binti Khuwailid meninggal dunia. Tidak cukup dengan kesedihan dan keadaan yang berlaku, maka berlakulah peristiwa dakwah Nabi ditolak mentah-mentah di kota Taif. Kata penulis buku, berapakah jarak, kita nak faham pengorbanan Nabi, perjuangan Nabi. Berapakah jarak di antara Mekah menuju ke Taif? Kata penulis buku, anggaran jarak di antara Mekah ke Taif adalah 105 km. Masya Allah, 105 km. Nabi SAW pergi ke Taif, adakah menaiki kuda? Tidak. Adakah menaiki bagal ataupun unta? Tidak. Nabi SAW pergi ke kota Taif pada waktu itu berjalan kaki. Nabi SAW pergi ke kota Taif berjalan kaki. Bayangkan 105 km dan Nabi SAW pergi pada waktu itu berjalan kaki. Bertemankan hanya seorang
itulah hamba yang telah Nabi merdekakan. Sebelum kedatangan Islam, beliau adalah anak angkat Nabi Zaid bin Harithah radhiyallahu taala anhu. Maka kata penulis buku, bayangkan sejauh 105 km jarak perjalanan Rasulullah dan Zaid bin Harithah daripada Mekah ke Taif pada waktu itu hanya berjalan kaki. Pengorbanan yang luar biasa, perjuangan yang luar biasa yang dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bilakah berlaku peristiwa ini? Peristiwa ini berlaku pada bulan Syawal tahun yang ke-10 kenabian, 4 tahun sebelum berlakunya hijrah. Adakah dakwah Nabi SAW diterima di kota Taif? Maka penulis buku dah berikan jawapan siap-siap. Jawapannya adalah dakwah di Taif ditolak mentah-mentah. Anggaran berapa hari yang perlu untuk Nabi daripada Mekah berjalan kaki ke Taif? Pada waktu itu lebih kurang 105 km. Kata penulis buku, dengan jarak 60 batu ataupun lebih kurang 105 km daripada Mekah, maka ianya mengambil masa lebih kurang 4 hari perjalanan untuk Nabi SAW tiba di Taif. Kita yang ketika mana umrah, waktu umrah, kita naik bas sejam nak pergi Taif, pada waktu tu pun kita dah letih. Kita sibuk tanya mutawif bila nak sampai, ustaz bila nak sampai ke Taif, dan pada waktu ketika mana sampai pun dah letih. Sampai Masjid Abdullah bin Abbas pun pada waktu tu dah tak solat dah. Solat tahiyatul masjid dah tak solat dah. Yang kita nak cepat-cepat makan, pada waktu tu nak balik semula ke Mekah. Ini Nabi Rasulullah berjalan kaki. Dan berjalan kaki bukan sejam dua, bukan sehari dua, tetapi 4 hari berdua bersama Zaid bin Harithah radhiyallahu taala anhu. Kata penulis buku, 4 hari yang Rasulullah lalui pada waktu itu tidak disia-siakan. Maka pada waktu itu semua kabilah yang Nabi temu dalam perjalanan daripada Mekah menuju ke Taif, maka Nabi SAW mengajak mereka kepada agama Allah. Namun seperti biasa, pada waktu itu mereka menolak mentah-mentah dakwah Nabi SAW. Ketika mana baginda tiba di Taif, maka Nabi bertemu dahulu dengan pemimpin. Itu adab dia. Nabi tak terus berdakwah kepada masyarakat umum. Nabi bertemu dengan ketua mereka dahulu, dengan pemimpin mereka dahulu, dengan ketua kampung terlebih dahulu. Dan pada waktu itu pemimpin Taif adalah 3 orang bersaudara, 3 orang adik-beradik yang nama mereka kita telah pelajari dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum. Maka baginda Nabi SAW bertemu dengan mereka. Baginda Nabi SAW berdakwah kepada mereka. Nabi mengajak mereka untuk beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apakah jawapan yang mereka berikan kepada Nabi SAW? Pada waktu itu Nabi menerima penentangan yang keras. Nabi menerima penentangan yang keras. Maka pengajaran besar untuk kita. Kadangkala ada orang ketika mana diajak keluarga dia, diajak sahabat dia, diajak teman dia untuk melakukan kebaikan. Pada waktu itu tak ada orang beri perhatian, tak ada orang peduli, bahkan adanya penentangan. Maka sebenarnya inilah perkara biasa. Perkara biasa dalam mengajak kepada Allah. Pada waktu itu orang tak beri perhatian. Dalam mengajak kepada Allah, pada waktu itu orang remehkan. Dalam mengajak kepada Allah, orang gelak. Dalam mengajak kepada Allah, berkongsi tentang Rasulullah, dianggap sebagai perkara yang sia-sia. Maka Nabi dah lalui. Maka sebab itu bila kita belajar daripada sini, apabila kita ajak kepada Allah, keluarga kita, sahabat kita, kita ajak kepada Rasulullah, maka pada waktu itu tidak diterima, itu adalah perkara biasa. Maka Nabi SAW ajak pada waktu itu banyak kabilah yang Nabi temu dalam perjalanan, yang Nabi SAW temu dalam perjalanan menuju ke Taif. Pada waktu itu mereka menolak mentah-mentah. Bahkan ketua kampung, Perdana Menteri Taif, Presiden Taif pada waktu itu, yang merupakan 3 saudara,
Mereka pun menentang keras dakwah Nabi SAW. Mereka bukan sambut dengan baik, padahal bahkan mereka tengking Nabi SAW. Salah seorang di antara mereka berkata, takkan tak ada orang lain yang Allah nak lantik sebagai Rasul? Kenapa engkau wahai Muhammad, tak ada orang lain ke? Maka Nabi SAW pada waktu itu dicela dan dimaki begitu. Ada seorang lagi daripada 3 orang adik-beradik pemimpin Taif pada waktu itu berkata, kalaulah engkau yang Allah utuskan sebagai Rasul, maka aku lebih rela mengoyakkan kelambu Kaabah daripada nak mendengar percakapan kamu. Mereka hina Nabi SAW. Adakah Nabi berputus asa? Nabi tak berputus asa. Maka kenapa kita nak berputus asa? Kadang-kala kita terlalu cepat nak berputus asa. Kita baru ajak orang ini sedikit, pada waktu itu dia tak nak, maka kita dah kata dia ahli neraka. Kita baru ajar seorang ni sedikit, pada waktu itu dia mungkin tak beradab dengan kita, kita dah doakan pada waktu itu tak berkat ilmu dia, tak baik keadaan dia. Manakah sifat kita dengan Nabi SAW? Nabi SAW tak berputus asa. Dan orang beriman tak sepatutnya putus asa. Baru mengajak sekali, Nabi mengajak penduduk Mekah 13 tahun. Dan mereka hanya terima dakwah 8 tahun selepas Nabi berhijrah ke Madinah. Maka sebenarnya tak boleh berputus asa. Nak mengajak manusia kepada Allah, nak mengajak manusia kepada kebaikan, nak mengajak manusia kepada perkara yang Allah suka, maka tak boleh pada waktu itu berputus asa. Tak boleh untuk berputus asa, kerana Nabi SAW tak pernah berputus asa. Dakwah ini adalah perjuangan. Mengajak manusia kepada Allah adalah perjuangan. Sebab itu kita tegur anak kita tak dengar, jangan kita doakan dia. Jangan kita doakan keburukan untuk dia. Orang yang kita ajak dan kita rasa kita dah buat banyak pengorbanan, pada waktu itu dia masih lagi seolah-olah tak berubah, jangan kita doakan dia. Sebab kalaulah Rasulullah begitu, nescaya binasa umat. Kalaulah semua orang yang Nabi ajak pada waktu itu tolak, maki, hina baginda Nabi SAW, nescaya hancur umat ini. Sebab itu kita nampak dalam perjalanan berjalan kaki pengorbanan, pada waktu itu 4 hari, kabilah-kabilah yang Nabi jumpa semua tolak. Bila tiba di Taif, pemimpin Taif hina Nabi. Lebih baik aku koyak kelambu Kaabah daripada bercakap dengan kamu wahai Muhammad. Ada pula yang berkata, kalaulah kenapa Allah tak utuskan orang lain sebagai Rasul berbanding dengan kamu wahai Muhammad. Maka kata penulis buku, dakwah Nabi SAW ditolak mentah-mentah. Maka Nabi SAW tak putus asa. Maka apa sabda Nabi SAW? Kalau begitu, tolong rahsiakan kedatanganku di sini. Tolong jangan sebarkan kedatanganku di sini. Biarlah aku berjumpa dengan sesiapa yang mahu untuk mendengar daripada kalangan penduduk Taif. Biarkan aku begitu. Nabi masih tak mahu berputus asa. Namun pada waktu itu pemimpin Taif tak benarkan. Dia kata, keluar daripada sini. Kalaulah bahasa kita, seolah-olah dia berkata, berambus daripada sini wahai Muhammad. Keluar daripada negeri kami. Berambus daripada negeri kami. Kita kalaulah pada waktu itu dah kena halau begitu, mungkin kita pergi. Tetapi Rasulullah adalah Rasulullah. Sebab itu perjuangan Rasulullah Allah tunjukkan hasil walaupun setelah beberapa tahun. Maka dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum, dalam kitab ini tak disebut, lalu sahabat-sahabat yang ada buku boleh catat. Dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum ditulis, Nabi duduk dekat Taif lagi 15 hari. Walaupun dah kena halau, walaupun dah ditolak mentah-mentah, walaupun dah kena maki, walaupun pada waktu itu dah dihina, Nabi SAW tetap duduk di Taif pada waktu itu lagi 15 hari. Dan 15 hari itu adalah umpama neraka buat Nabi dan Zaid bin Harisah. Diejek, dibaling dengan batu, disakiti dan diperlakukan umpama bukannya kelakuan kepada manusia. Maka ini yang dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
dan bagaimana pemaafnya Nabi, bagaimana tenangnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu adakah sahabat-sahabat dengar jelas suara saya? Adakah sahabat-sahabat dengar jelas suara saya? Sebab hanya Allah yang tahu, sebenarnya sekeliling saya ni adalah umpama medan perang. Medan perang. Ada anak kat sini, ada kat sini. Tetapi saya harap sahabat-sahabat dengar. Anggaplah ini semua adalah gangguan dalam perjuangan. Gangguan yang mana kadang-kala Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Safi isteri saya kata tak payahlah buat, anak-anak ada dan sebagainya, tapi bagi saya adalah perjuangan. Dan kalaulah ada sedikit sebanyak gangguan, dengar bunyi itu, buat dengar bunyi ini, abaikan. Nabi SAW tak berhenti apabila adanya pada waktu itu penentangan. Kita bukan penentangan. Ada orang pada waktu tu ketika mana dengar je bising sikit, dah tak nak teruskan. Tak ada je masalah sikit, dah tak nak teruskan. Kita teruskan insya-Allah. Sebab itu saya dah pegang pedang dah. Kita nak berjuang ni. Sebenarnya istiqamah tu satu perjuangan. Bukan senang nak istiqamah. Bukan senang nak istiqamah. Lalu benda kecil yang kita buat ini, moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala nampak. Lalu ramai yang kata jelas. Saya harap yang dekat Telegram pun jelas. Sebab Telegram ni dia tak ada mic, lalu dia boleh tangkap bunyi-bunyi yang lain. Maka Nabi SAW duduk dekat Taif selama 15 hari. Penuh penyiksaan, diganggu, disakiti. Ketika mana Nabi SAW pada waktu itu lihat penduduk Taif seorang pun tidak akan beriman, maka baginda Nabi SAW pada waktu itu membuat keputusan untuk pulang ke Mekah berjalan kaki. Bayangkan lagi 4 hari nak balik. Maka di sinilah kata penulis buku, maka mereka berkumpul dan mengejar Nabi sehingga luar kota sambil merejam dengan batu-batu. Bukannya pada waktu tu baling makanan. Hari ini orang bila buat usaha dakwah dibaling dengan makanan. Orang ketika mana macam saya berkuliah dekat masjid dan surau, diberi makanan, diberi jamuan, dibagi sagu hati. Nabi SAW direjam dengan batu. Dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum kita dah baca lebih kurang 2 batu. 2 batu Nabi kena baling. 2 batu bersamaan, 1 batu lebih kurang 1.6 tak silap. Maka lebih kurang 3 km, 3.2 km Nabi kena baling dengan batu. Berjalan kaki sahabat-sahabat. Bukan baling batu kerana waktu tu Nabi berada dalam kenderaan. Bukan baling batu dalam keadaan Nabi ada perisai. Berjalan kaki 3.2 km, 3 lebih kilometer. Dalam kitab sirah disebut 2 batu. Nabi dibaling dengan batu bata. Bukan dibaling. Kalau kita tengok di sini perkataannya direjam dengan batu. Sepanjang jalan, kiri dan kanan jalan. Bagaimana luka yang dihadapi, bagaimana sakit yang dirasai, bagaimana luka yang pada waktu itu berbekas di hati baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata penulis buku, lalu mereka berkumpul mengejar Nabi sehingga luar kota Taif, lebih kurang 3 km mereka baling batu sambil merejam dengan batu-batu. Bukan sekadar menghalau dan merejam, bahkan mereka bersorak, bersukaria melihat Nabi terluka. Mereka gelakkan Nabi. Ketika mana Nabi SAW terluka, kita tak boleh bayangkan betapa mereka marah sangat dengan Nabi. Kenapa? Padahal Nabi hanya mengajak mereka untuk beriman kepada Allah sahaja. Inilah perjuangan Nabi SAW. Adakah Nabi berhenti? Tidak. Bahkan Nabi tukar strategi. Bahkan Nabi SAW lagi bersemangat untuk mengajak manusia kepada Allah. Bagaimana pula kita? Kita baru buat sesuatu, sedikit diuji, pada waktu itu kita dah tinggalkan. Pada waktu itu kita dah berhenti. Pada waktu itu kita dah berputus asa. Kata penulis buku, sungguh pun begitu, kena baling batu 3 kilometer. Kena baling batu 3 km, berjalan kaki. Bayangkan dalam keadaan luka kena berjalan. Bayangkan dalam keadaan luka kena berjalan. Kata penulis buku, sungguh pun begitu, tiada dendam dan kemarahan di hati Nabi SAW. Tak ada dendam. Tak ada Nabi nak doakan celaka, wahai penduduk Taif, hilang berkat,
tak berkat apa yang kamu ada, binasa kamu wahai penduduk Taif. Sangat teruk. Sebab itu saya dalam kehidupan pun, apabila saya ada bertemu dengan guru yang mana kalaulah dia ungkap dia sekali, engkau kalau buat macam ni hilang berkat, maka saya akan jauhkan diri daripada guru tersebut. Kerana itu bukan sifat seorang guru. Nabi kalaulah begitu, maka bagaimanakah keadaan umat? Ada seorang dua guru yang mana dalam kehidupan saya, yang mana pada waktu itu dia suka mendoakan hilang berkat. Anak murid dia mungkin belajar dengan guru lain, dia terus kata, hilang berkat. Dia terus doakan. Padahal anak murid tu nak belajar dengan guru yang lain. Dia nak pergi bertalaki dengan guru yang lain. Didoakan hilang berkat. Maka bagaimana dia nak jadi guru kalaulah dia tak boleh mencontohi Nabi SAW? Dan dalam kehidupan saya ada seorang dua yang mana dia selalu doa begitu. Bila dia berkata begitu saja, Assalamualaikum. Kita hormat dia sebab dia pernah mengajar kita mungkin. Tetapi kita putuskan hubungan dengan dia. Sebab itu bukan sifat guru. Kalaulah Nabi begitu, nescaya hancur Taif. Kalaulah Nabi begitu, nescaya binasa Quraisy. Maka dia nak mengajar ilmu Nabi, tetapi dia tak bersifat seperti Nabi SAW. Dia adalah guru, dan mungkin dia adalah ada title, tetapi bukan itu sifat Nabi SAW. Maka sebab itu di sini, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kata penulis buku, sungguh pun begitu, tiada dendam, tiada kemarahan di hati Nabi SAW kepada umatnya di Taif. Tawaran Jibril ketika lalu sahabat boleh tambah di sini. Tawaran Jibril ini di mana? Tawaran Jibril ini di Nakhlah, bukan dekat Taif. Dekat Nakhlah Jibril datang bagi tawaran. Lalu ketika bukan dekat Nakhlah, minta maaf. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Apa nama tempat miqat dekat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad dekat miqat. Apa nama miqat bila kita balik daripada Taif? Dia bukan dekat Nakhlah. Nakhlah adalah bila Nabi SAW jumpa dengan jin. Ketika mana baginda Nabi SAW, kita Ar-Rahiqul Maktum saya pun tak ada. Okey, Allahumma salli ala Muhammad. Lalu ketika mana Nabi SAW luar daripada Taif, ketika mana Nabi SAW tiba dekat tempat biasa orang miqat, ketika mana datang daripada arah Taif, maka pada waktu itu baginda Nabi SAW didatangi oleh Jibril. Maka Jibril tawarkan kepada Nabi SAW, wahai Muhammad, adakah engkau mahu kami turunkan, kami hancurkan dua gunung daripada Mekah, iaitu gunung Qaiqa'an dan juga gunung Abu Qubais ke atas penduduk Taif, supaya binasa Taif. Mereka biadab dengan kamu, mereka hina kamu, mereka baling batu kepada kamu wahai Muhammad. Maka pada waktu itu Nabi SAW tolak dengan baik. Dan pada waktu itu sahabat boleh tambah di sini, sungguh pun begitu, tiada dendam dan kemarahan di hati Nabi. Tawaran Jibril untuk menghempapkan mereka. Lalu tawaran ini dekat mana? Ada tak sahabat-sahabat yang komen? Lalu kat mana? Qarnul Manazil. Masya Allah. Lalu Masya Allah, dah belajar banyak sangat sirah. Terima kasih sahabat-sahabat. Lalu ramai yang ingat. Kak Kamizah, Jamaliyah, kemudian Samsarina, Qarnul Manazil. Masya Allah. Ini semua adalah mutawifah. Ustazah. Sebut amin insya-Allah. Bila sahabat-sahabat belajar banyak buku sirah, lama-lama akan mahir dalam sirah. Maka Qarnul Manazil, betul. Terima kasih Kak Kamizah, Rosnani Makno, dan kemudian Syaizan Muhammad Saad, dan banyak lagi yang tak sempat nak sebut nama. Masya Allah. Lalu ada manfaat bukan kita belajar kitab Ar-Rahiqul Maktum? Ada manfaat. Kita bila belajar lagi banyak buku sirah, lagi bertambah pengenalan kita tentang Rasulullah SAW. Maka ketika mana sampai di Qarnul Manazil, lalu sahabat tambah di situ catatan Qarnul Manazil. Maka Jibril datang pada waktu itu nak tawarkan kepada Nabi dengan bawa malaikat gunung, nak hancurkan, nak angkat gunung-gunung, bukan gunung-gunung Taif. Banyak orang ketika mana kod, dia salah kod. Banyak orang kata Taif itu berbukit. Maka pada waktu itu nak diangkat gunung-gunung dekat Taif, nak hancurkan pada penduduk Taif. Bukan
bukan gunung-gunung Taif, tetapi gunung-gunung mana? Kita lihat di sini, tawaran Jibril untuk menghempak mereka dengan gunung ganang yang mengelilingi Mekah. Bukan gunung Taif, tetapi gunung di Mekah. Apakah nama gunung di Mekah? Dalam kitab sirah yang lain disebut dua gunung, iaitu Gunung Abu Kubais, Gunung Abu Kubais, dan juga Gunung Qaiqaan, Qaf Ya, Qaf Ain Alif Nun. Gunung Abu Kubais dan juga Gunung Qaiqaan. Maka Jibril kata, kami angkat Gunung Qaiqaan wahai Muhammad, dan juga Gunung Abu Kubais yang ada di Mekah, dan kami akan hempapkan kepada penduduk Taif. Tetapi apakah jawapan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Optimisnya Nabi berkata, tidak mengapa. Aku hanya berharap agar umat daripada keturunan penduduk Taif ini, mereka akan menyembah Allah yang maha mulia lagi maha perkasa tanpa menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata para ulama sirah, pada tahun 11 Hijrah bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, pada setiap tempat ada orang murtad. Itu dahsyatnya ujian. Pada setiap tempat ada orang murtad. Di setiap negeri ada orang murtad. Kata para ulama sirah, hanya 3 negeri sahaja yang penduduknya langsung tidak murtad. Yang pertama adalah Madinah, yang kedua adalah Mekah, dan yang ketiga, Masya Allah, adalah penduduk Taif. Mereka langsung tak murtad berkat doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anak cucu mereka beriman, dan lahirnya para sahabat-sahabat yang luar biasa, para sahabat yang gagah berani, yang pada waktu itu mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala. Lalu daripada sini kita nampak perjuangan Nabi yang walaupun penuh dengan ujian, bagaimana Rasulullah penuh dengan kesabaran, bagaimana Nabi langsung tidak simpan dendam dan kemarahan, bagaimana Nabi SAW sentiasa memaafkan. Maka inilah tugas kita sebagai seorang pembimbing kepada anak-anak kita, sebagai guru kepada orang yang kita bimbing. Jangan sesekali mendoakan kebinasaan, jangan sesekali mendoakan kehancuran. Kalaulah Nabi buat begitu, nescaya hancurlah umat ini, nescaya hancurlah manusia yang datang kemudian daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kata para ulama, ketika mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengadu kepada Allah di dalam kebun 2 orang bersaudara. Siapa ingat nama 2 orang musuh Nabi yang berasal daripada Mekah, tetapi dia ada kebun kat Taif? Siapa ingat nama 2 orang saudara tersebut? Yang mana dia ajak Nabi, dia tengok Nabi kena baling dengan batu, padahal dia musuh Nabi, dia bukan kawan Nabi, dia adalah orang Mekah yang ada kebun di Taif. Dia nampak Nabi kena baling dengan batu, kena rejam dengan batu, kiri kanan jalan baling dengan batu. Dia sebagai musuh Nabi pun berasa kesian dengan Nabi, dan dia bukakan pintu kebun anggur dia, dan dia ajak Nabi SAW masuk. Maka Nabi masuk berlindung dalam kebun dia, barulah orang-orang Taif tinggalkan Nabi SAW. Siapa ingat nama 2 orang saudara ini? Siapa ingat? Sebab sahabat-sahabat dah belajar kitab Ar-Rahiqul Maktum. Bukanlah saya sedang buat ujian. Nanti janganlah pula pada esok tak naklah join kelas ustaz, tak naklah join kelas Umar Aziz, nanti kena tanya soalan. Ini bukan peperiksaan. Sekadar nak tengok adakah sahabat masih ingat siapakah 2 orang sahabat, 2 orang musuh Nabi yang dia nampak Nabi kena sakiti, dia sendiri berasa kasihan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu siapa ingat nama 2 orang adik-beradik? Mereka adalah adik-beradik. Okey. Masya Allah, terima kasih Kak Bunga Lawang. Utbah bin Rabi'ah dan Syaibah bin Rabi'ah. Lalu Masya Allah, terima kasih. Lalu 2 orang adik-beradik ni, Utbah bin Rabi'ah dan Syaibah bin Rabi'ah, dia yang buka pintu kebun dia, dibenarkan Nabi pada waktu itu berlindung. Padahal Nabi SAW adalah musuh dia, bukan teman dia, bukan sahabat dia. Kenapa saya sebut ini? Sahabat-sahabat boleh ambil pen dan kemudian boleh catatkan pada muka surat yang ke-9, rintihan Nabi di Taif.
catat di situ doa ini Nabi minta di kebun Utbah bin Rabi'ah dan Syaibah bin Rabi'ah. Maka apakah rintihan Nabi? Apakah doa Nabi? InsyaAllah kita akan sambung pada malam nanti insyaAllah. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih kepada sahabat-sahabat semua. Kita jumpa pada siri yang berikut. Moga-moga ada pengajaran yang kita perolehi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada sahabat-sahabat yang ingin untuk membuat pembelian kitab peperangan Rasulullah, maka boleh sahaja tekan link yang berada di ruangan komen. Mudah-mudahan menjadi sebagai rujukan dan mudah-mudahan menjadi bermanfaat untuk pengetahuan kita. Amin ya rabbal alamin. Kita jumpa lagi insya-Allah.